Petang ini saya nak cerita kepada anda semua apa kesan Akta Lompat Parti ke Atas. 4 ahli parlimen bersatu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, semalam Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahawa semasa beliau dalam jawatan kuasa penggubalan Akta Bersama, Gobind Singh Dio dan Hanifah Maidin mewakili Pakatan Harapan PH berpandangan bahawa ahli parlimen yang bertindak bertentangan dengan keputusan whip parti di dalam Dewan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil perlu diadakan. Tindakan ahli parlimen yang bercanggah dengan keputusan whip parti itu seperti undian belanjawan, usul undi tidak percaya, dan apa-apa rang undang-undang RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan. Selain itu, ahli parlimen yang dipecat oleh parti kerana melanggar disiplin dan perlembagaan parti turut dikira hilang kerusi. Perikatan Nasional PN pada masa itu iaitu diwakili oleh Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Perikatan Nasional tidak setuju dengan cadangan PH di atas. Akhirnya Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai pengerusi mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti yang akan dimasukkan. Isu ini sebenarnya telah ditimbulkan oleh Anthony Loke semasa dalam perbahasan pada 27 Julai 2022. Ini yang dibahaskan oleh Anthony Loke. Saya bagi contoh, kalau lepas pilihan raya yang ke-15 nanti, ada seorang ahli parlimen DAP, keputusan DAP sokong Yang Berhormat Port Dickson sebagai Perdana Menteri. Tetapi ahli parlimen itu tidak mengikut keputusan parti dia sokong Yang Amat Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Apakah kita boleh buat? Kalau kita pecat dia kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Dia tidak akan mendapat apa-apa kesan daripada tindakan itu melanggar keputusan parti. Perkara ini juga boleh berlaku di sebelah sana. Kalau sebelah sana ada ahli parlimen yang tidak menyokong Yang Amat Berhormat Bera sebagai Perdana Menteri, lalu menyokong Yang Berhormat Port Dickson sebagai Perdana Menteri, maka kalau mereka dipecat, dia juga tidak akan mendapat kesan sebab kerusinya masih kekal. Jadi, Tuan Yang Dipertua, saya tahu bahawa keputusan ini dibuat kerana tidak ada konsensus dalam jawatan kuasa pilihan khas. Saya tahu bahawa kita memerlukan konsensus daripada semua parti supaya kita ada 2/3 sokongan. Akan tetapi saya rasa ada jalan keluar dia. Apa jalan keluar dia? Saya nak mendapatkan kepastian daripada Yang Berhormat Menteri semasa menggulung nanti ialah bahawa kalau seseorang ahli Dewan Rakyat itu asas dia ialah keahlian keanggotaannya kepada parti. Apabila seseorang ahli Dewan Rakyat itu asas dia kepada parti, maka dia juga tertakluk kepada undang-undang tubuh parti atau perlembagaan parti. Saya nak bangkitkan dan supaya Yang Berhormat Menteri boleh jawab dengan dalam perkara ini. Kalau dalam perlembagaan parti, sesebuah parti politik diletakkan, dikhususkan bahawa kalau dalam keadaan yang saya sebut tadi, umpamanya dari segi sokongan kepada Perdana Menteri, undian kepada belanjawan, undian dalam perlembagaan persekutuan. Kalau seseorang ahli Dewan Rakyat itu melanggar keputusan parti,
dan dalam perlembagaan parti ditulis secara jelas, kalau keadaan-keadaan sebegitu, ahli Dewan Rakyat itu melanggar keputusan parti. Maka dalam kes ini, keahliannya tergantung atau keahliannya terlucut secara otomatiknya, tergugur secara otomatiknya. Maka bolehkah itu tidak dianggap sebagai pemecatan dan dia akan hilang kerusi apabila pimpinan parti menulis surat kepada yang dipertua Dewan bahwa keahliannya sudah tergugur kerana dia melanggar perlembagaan parti. Jadi itu bagi saya merupakan salah satu jalan keluar supaya parti-parti politik dapat kita ada safeguard yang lebih ketat, kata beliau. Saya nak beritahu kepada yang berhormat Menteri, kalau yang berhormat Menteri esok gulung mengatakan bahawa ini boleh dilaksanakan, saya berjanji DAP akan merupakan parti politik yang pertama. Kita akan pindah perlembagaan parti untuk masukkan section ini dalam perlembagaan parti kita. Sebab kita nak full proof, kita nak perlindungan penuh. Kita tidak mahu satu perlembagaan dipindah bahawa ia tidak boleh dilaksanakan dengan full proof. Jadi saya harap yang berhormat Menteri boleh jawab dalam pembulungan esok. Semua yang disebutkan ini, semua yang dikatakan ini, termasuk di dalam Hansard bertarikh 27 Julai 2022 di halaman 52. Pada 28 Julai 2022, sekali lagi Anthony Long telah membuat pencelahan dan bertanya kepada Menteri. Boleh saya sambung? Terima kasih yang berhormat Menteri. Saya nak tanya sebab contoh yang diberikan oleh yang berhormat Menteri tadi dalam keadaan C tadi, iaitu kalau seseorang itu melanggar keputusan parti dalam perlembagaan partinya, mengatakan bahawa kalau dia melanggar keputusan parti maka keanggotaannya akan terlucut. Adakah itu dianggap sebagai bertukar parti sebab itu ada hubung kait dalam perbahasan saya? Saya nak tanya kepastian daripada yang berhormat Menteri. Sebab kalau itu dianggap sebagai bertukar parti, maka implikasinya ialah kalau pindahan kepada perlembagaan parti dibuat, maka seseorang itu akan hilang jawatannya sebagai ahli Dewan Rakyat kalau dia melanggar keputusan parti. Saya harap itu dapat kepastian sebab itu akan memberikan implikasi kepada parti-parti politik supaya mengambil tindakan susulan. Terima kasih. Dalam jawapannya pada 28 Julai 2022, Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku Menteri yang bertanggungjawab menyatakan ahli Dewan Rakyat yang memberi sokongan kepada ahli parti politik lain dianggap atau diwakilinya tidak dianggap bertukar parti. Ini kerana ahli Dewan Rakyat tersebut masih kekal sebagai ahli parti politik yang diwakilinya. Jadi yang berhormat, saya nak ulas panjang sikit lah ini ya. Kita bincang pun soalan ini panjang lebar juga dalam jawatan kuasa. Jadi dia hanya menyokong. Contohnya, kalau menyokong apa-apa usul yang dibawa oleh kerajaan, parti pembangkang, tetapi dalam parti itu tidak ada menghalang dia untuk menyokong. Akan tetapi kalau dia ada halangan daripada parti itu yang melarang dia menyokong dan perlembagaan partinya mengatakan dia akan tergugur keahliannya, itu dah lain cerita yang berhormat. Makanya dia boleh sokong mana-mana usul, mana-mana tindakan apa sahaja pihak kerajaan atau pihak pembangkang tidak akan menjatuhkan keahliannya melainkan dia join parti itu. Pilihan khas. Kalau kita lihat dalam perlembagaan, ia menumpukan kepada ahli parlimen. Soalan ahli politik itu tidak terbangkit ya. Itu yang pertama. Lihat Hansard 28 Julai 2022 muka surat 76 hingga 77. Susulan daripada jawapan Menteri itu, DAP telah membuat pindahan kepada perlembagaan parti DAP. Parti Amanah Negara juga telah membuat pindahan sama dalam fasal 6.3 perlembagaan parti yang menyatakan seperti berikut. 6.3 melepaskan keanggotaan sebagai ahli parti.
Mana-mana ahli parti yang juga adalah ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri mengikut mana-mana yang terpakai yang bertindak melanggar keputusan parti atau whip parti adalah secara otomatik hilang keanggotaannya dalam parti dan telah dianggap sebagai bertindak melepaskan keanggotaan daripada parti sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 49 dalam dalam kurungan 1E dalam kurungan I Perlembagaan Persekutuan dan juga dianggap sebagai tidak lagi menjadi anggota parti sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 49E dalam kurungan 1 kurungan E kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. B. Setelah mendapat kelulusan dari Pejawatan Kuasa Pengurusan Nasional, Setiausaha Agung hendaklah menghantar satu notis bertulis kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat atau Yang di-Pertua Dewan Negeri Undangan Negeri yang berkenan bagi memaklumkan bahawa ahli tersebut telah melepaskan keanggotaan parti dan tidak lagi menjadi anggota parti dan berlaku kekosongan luar jangka dalam kalangan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri tersebut. Kesimpulannya, memang wujud loophole dalam pindahan perlembagaan berkaitan akta anti lompat parti ini. Namun hal ini berlaku kerana tiada konsensus berkaitan hal ini sewaktu ianya dibentangkan di Parlimen tempoh hari. Oleh itu, untuk mengatasi hal ini segera sama ada dengan membuat pindahan perlembagaan persekutuan atau membuat pindahan perlembagaan kepada parti masing-masing. Memindah perlembagaan parti adalah lebih mudah berbanding dengan memindah perlembagaan persekutuan, memandangkan pindahan perlembagaan parti hanya melibatkan ahli-ahli parti berbanding dengan pindahan perlembagaan persekutuan yang melibatkan 2/3 ahli parlimen yang meliputi pelbagai latar belakang. Kebimbangan yang ditimbulkan oleh Ahmad Maslan juga mempunyai asas kerana UMNO sendiri pun belum memindah perlembagaan parti selaras dengan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan. Ini bermakna ahli parlimen UMNO masih boleh memberikan sokongan kepada Muhyiddin atau Hadi Awang atau Hamzah Zainuddin untuk menjadi Perdana Menteri seperti sokongan yang diberikan oleh 4 ahli parlimen bersatu ini kepada Anwar Ibrahim. Mungkin yang menghalang beberapa ahli parlimen ini beralih sokongan adalah kerana tiada insurans untuk survival mereka jika beralih sokongan. Selain itu, tidak juga dilupakan bahawa ahli parlimen UMNO keseluruhannya telah menandatangani surat akuan masing-masing yang mengatakan bahawa mereka akan terus mematuhi arahan parti yang diketuai oleh presidennya. Dalam keadaan sekarang, sebenarnya yang terhimpit ialah ahli ataupun parti PPBM, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Mungkin yang akan beroleh keuntungan daripada isu ini ialah PAS. Kerana jika PPBM melemah, maka PAS akan menjadi lebih kuat dalam Perikatan Nasional. Dan akhirnya, PAS akan menguasai Perikatan Nasional secara keseluruhannya, sebagaimana PAS pernah lakukan dahulu ke atas semangat 46. Cuma, PAS mungkin tidak sedar bahawa undi Melayu Islam yang banyak diperoleh oleh Perikatan Nasional dan bukannya atas tiket PAS semata-mata. Sebab itulah, PAS hanya berani bertanding menggunakan logo bulan di Kelantan dan Terengganu sahaja. Sekian dulu untuk ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.